Baik, terima kasih Dilaila. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Polis Kota Kinabalu menahan seorang lelaki tempatan yang disyaki terlibat dalam kes pecah rumah di Taman Fuliwa Fasa 3 Jalan Tuaran Menggatal kira-kira 6.45 petang 4 Mac lalu. Dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Kinabalu, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kontijen Sabah, Datuk Salihuddin Abdul Rahman memberitahu, suspek berjaya ditahan di sebuah rumah tidak bernombor di Kampung Padas Menggatal pada pukul 2 petang 6 Mac. Suspek yang bersenjatakan pisau semasa menyamun sebuah keluarga di Taman Fuliwa itu turut melarikan barangan milik keluarga terbabit yang dianggarkan bernilai RM85,000. Penyamun ini telah menyamun sebuah kereta Toyota Hilux, duit sebanyak RM300, sebuah telefon bimbit, seutas rantai emas, sebentuk cincin emas, sebuah beg tangan dan juga serangkul kunci kereta Avanza. Suspek berumur 31 tahun dengan 8 rekod jenayah itu kini ditahan reman 4 hari. Kes disiasat mengikut Seksyen 394 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara 20 tahun, sebat atau denda jika sabit kesalahan serta didakwa di bawah Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Seorang saksi pembelaan kes pencerobohan Hak Datu memberitahu Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu mengenai kehadiran sekumpulan orang berpakaian ala tentera di sebuah kebun ubi kawasan Felda, Hak Datu pada 2013. Saksi merupakan anggota polis dari Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Lahad Datu, Yusof Pantril, berkata maklumat kehadiran kumpulan itu yang berkemungkinan kumpulan Abu Sayyaf disampaikan daripada seorang pemberi maklumatnya bernama Bakri ketika datang ke Balai Polis Lahad Datu pada sebelah pagi 11 Februari 2013. Beliau menyatakan demikian ketika ditanya Peguam Bela Datuk N. Sivanathan. Yusof berkata selepas mendapat maklumat itu beliau memaklumkannya kepada pegawainya ASP Mutalib yang kemudiannya mengarahkan Bakri menjalankan intipan lanjut. Jelasnya pada 14 Februari Bakri menghubunginya untuk berjumpa di sebuah restoran di Lahad Datu dan memaklumkan bahawa kumpulan itu adalah kumpulan tentera suluk. Semasa pemeriksaan balas oleh Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Dusuki Mokhtar, Yusof berkata beliau tidak memeriksa latar belakang Bakri tetapi mengetahui beliau berbangsa suluk warga negara Filipina. Tambahnya, Bakri bukannya pemberi maklumat yang berdaftar, sebaliknya memberi maklumat sebagai kawan yang dikenalinya hampir 2 tahun sebelum kejadian pencerobohan Lahad Datu. Terdahulu Peguam Bela Datuk N. Sivanathan memanggil saksi ke-6 kes perbicaraan. Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Datu Nordin Hassan, yang sebelum ini mengetuai pendakwaan kes Kopral Hassan. Perbicaraan berlangsung di hadapan Hakim Stephen Chung di Jabatan Penjara Sabah. Ke arah mencapai status negara maju dan berpendapatan tinggi, para pelajar disaran mempunyai daya kreativiti, inovasi serta nilai tambah yang tinggi, terutama dalam bidang hospitality. Justru program Sabah Hospitality Art and Food Innovation Exhibition 2016 Shafix 16 yang julung kali dianjurkan oleh Politeknik Kota Kinabalu bertujuan memberi pendedahan kepada para pelajar tentang proses penyelidikan, pembangunan dan penghasilan produk berinovasi tinggi. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Seri Panglima Masudi Manjur berkata, program ini juga menjadi medan perkongsian ilmu dengan pihak industri hospitality, industri perkhidmatan dan industri pengajian tinggi awam dan swasta. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis perasmian penutupan Shafix 16 di Politeknik Kota Kinabalu. Sementara itu, penyelia projek akhir Nur Huda Mat Asri memberitahu produk-produk yang dihasilkan oleh para pelajar akan diketengah untuk dipaten dan dipasarkan. InsyaAllah untuk jangka masa yang lagi panjang, memang niat di hati bukan sekadar saya, malahan pelajar dan saya rasa warga Politeknik sendiri ingin patenkan produk ini kerana kita nampak dia punya prestasi ataupun kita nampak yang bahawa produk ini diterima. Manakala bagi pelajar yang berjaya meraih kemenangan di Shafix 16, pengalaman diri sendiri ketika sakit menjadi pendorong untuk menghasilkan produk kesihatan. Pengalaman minum buat herba sendiri sebab bekas sakit dulu kan dari operet. Jadi untuk elak operet tu saya buat
herba ni sendiri untuk kasih reduce sakit penyakit tu. Sementara itu, hasil respondan terhadap kajian penghasilan makanan segera turut menarik pelajar untuk mencipta produk makanan segera yang baharu. Hadiah ni kami dapat daripada perbincangan kami, berdoalah. Sebab ambuyat tu kalau disediakan dia dalam kuantiti yang tepung, tapi kami why not kita kasih jadi dia sebagai instant food. Shafix 16 mempertandingkan pelbagai acara, antaranya pertandingan projek pelajar, kolokium projek inovasi dan menu planning serta pertandingan kulinari artistri. Turut diadakan demonstrasi perkhidmatan restoran dan demonstrasi ais carving. Program ini juga melantik Chef Jafri Muhammad sebagai ikon chef dan Erliana Said sebagai ikon alumni. Persatuan Penderma Darah Negeri Sabah sedia bekerjasama rapat dengan pihak hospital, Institut Pengajian Tinggi dan Badan Bukan Kerajaan untuk mengadakan kempen derma darah. Menurut Presiden Persatuan Penderma Darah Negeri Sabah Taufik Rusci, kerjasama itu diyakini akan membolehkan kempen derma darah dilaksanakan secara berterusan sekaligus membantu mengatasi masalah kekurangan bekalan darah di hospital-hospital kerajaan. Jelasnya, pihaknya merancang untuk melaksanakan 24 kempen derma darah setiap bulan melibatkan 24 daerah di seluruh negeri bagi menggalakkan masyarakat menderma darah untuk membantu golongan memerlukan. Sekurang-kurangnya 65 hingga 100 pain darah berjaya dikumpul dalam satu-satu kempen derma darah yang diadakan. Darah ini diperlukan oleh pertama mereka-mereka yang memerlukan, ibu-ibu bersalin, anak-anak yang lahir dengan penyakit kuning, kemudian para pesakit talisemia yang sangat memerlukan. And then lepas itu kita juga membantu secara langsung kepada mereka-mereka yang mengalami kemalangan jalan raya, pesakit yang menjalani pembedahan. Beliau ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Haji Johar Datuk Haji Mahiruddin di Istana Negeri Kota Kinabalu. Kunjungan bertujuan memaklumkan Tun Haji Johar mengenai pelbagai aktiviti yang sedang dan akan diadakan persatuan berkenaan sepanjang tahun ini. Penganjuran pameran fotografi bertajuk Art of Seeing yang mempersembahkan hasil karya para pelajar Kolej Universiti Yayasan Sabah UCSF mampu memberikan pendedahan yang lebih luas kepada golongan berkenaan. Menurut Master Trainer Fotografi UCSF Amri Ginang, program seumpama secara tidak langsung mampu memberi nilai tambah kepada percambahan ilmu kemahiran seni fotografi sekaligus menjana sumber pendapatan dalam bidang kerjaya seni berkenaan. Untuk memberi inovasi baru supaya boleh mendapat kerja. So dari segi mungkin buat bisnes sendiri ataupun lebih more on practical skill. So kita ajar dorang skill mencari kerja, skill mempromosikan kerja dorang sendiri sebagai skill-skill mencari market. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM sempena pameran fotografi Art of Seeing di Kota Kinabalu. Sementara itu, para peserta yang ditemui merasa bangga kerana apresiasi mereka terhadap seni berkenaan membuahkan hasil dan menjadikan mereka lebih profesional. Potensi yang saya dapat lihat sangat besar lah. Dunia fotografi ini kan dia sangat famous, sangat berpengaruh lah. Saya mengekspresi suatu perasaan itu melalui satu fotografi. Bagi saya masa depan fotografi dalam diri saya akan meneruskan fotografi ini dan akan menjadikan fotografi ini sebagai salah satu cara hidup saya. Bagus jugalah, ada peluang sebab macam dari segi commercialize company semua kan, dia memang perlukan seni-seni macam ni lah untuk just to grab the attention of the audience kan. Melahirkan gambar-gambar yang lebih kreatif dan dapat memperkenalkan lagi budaya dan tempat-tempat menarik yang ada di Sabah ni untuk lebih dikenali seluruh dunia. Pameran tersebut merupakan projek akhir para graduan dari beberapa institut pengajian tinggi tempatan yang menyertai kursus 6 bulan di UCSF. Seterusnya kita ikuti acara yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini.
Pada pukul 11.30 pagi ini berlangsung majlis perasmian Mini Estet Sejahtera Mesej, Banting dan penyerahan geran komunal Kampung Iburu di Sipitang. Pada masa sama, Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Sabah, Datuk Hajah Janab Ahmad Aid merasmikan program ceramah Sayangi Dirimu dan Hari Wanita Antarabangsa 2016 di Wisma Wanita Kota Kinabalu. Baik, saudara, paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kita kembali kepada Dilaila di Angkasa Puri. Silakan.